Merdeka! Merdeka! Lantunan merdeka mengisi hari-hari yang berbeza dalam rona kehidupan rakyat Malaysia. Kerana perjalanan seribu batu bermula dengan langkah yang satu. Inilah yang mengemudikan nurani bapa kemerdekaan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj kepada rancangan Melaya pertama pada tahun 1956 hingga 1960. Orang Melayu memerlukan bantuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Maka, dalam rancangan pembangunan 5 tahun yang pertama, kami bersetuju tentang pembangunan besar-besaran. Sebab orang di kampung telah diabaikan terus oleh British. Perjuangan Perdana Menteri pertama kemudiannya diteruskan oleh pengganti beliau, Allahyarham Tun Abdul Razak Datuk Husin. Sebagai bapa pembangunan, beliau percaya selagi orang Melayu di luar bandar bercucuk tanam, orang Cina memenuhi bandar kerana berniaga dan orang India sebagai pekerja ladang, maka selama itulah perimbangan ekonomi antar kaum tidak dapat diwujudkan. Melalui pelan pembangunan yang bernama Dasar Ekonomi Baru pada 1971, rancangan buku hijau diperkenalkan bersama Perbadanan Nasional atau Pernas, Perbadanan Pembangunan Bandar atau UDA, Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA, Bank Bumiputra serta Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dan Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan Felkra dengan matlamat untuk memacu dan merapatkan jurang ekonomi antara kaum. Mengekalkan momentum legasi pembangunan Tun Razak, Perdana Menteri ketiga Allahyarham Tun Hussein On menegaskan, masa depan ekonomi negara dan bangsa tidak akan membawa apa-apa makna jika keselamatan tidak terjamin. Keselamatan adalah teras keutuhan ekonomi dan kestabilan politik. Kerana sebagai bapa perpaduan, Tun Hussein On mahukan masyarakat Melayu dan Bumiputra bersatu dalam menikmati kek ekonomi. Dari sinilah lahirnya Perbadanan Nasional Berhad atau PNB yang memberi ruang kepada masyarakat Bumiputra meningkatkan kekayaan ekonomi menerusi pemilikan ekuiti saham. Dan apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad dilantik menjadi Perdana Menteri keempat, Dasar Pembangunan Negara dilancarkan pada 17 Jun 1991. Antara matlamat utama DPN ialah mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputra atau MPPB, iaitu satu strategi penting ke arah meningkat dan mengekalkan penyertaan Bumiputra dalam kegiatan ekonomi. Sebagai arkitek pemodenan Malaysia, Tun Mahathir menzahirkan agenda pembangunan Bumiputra menerusi Perbadanan Usahawan Nasional Berhad atau PUNB, Perusahaan Industri Kecil dan Sederhana, Tabung Pemulihan Usahawan Bumiputra, serta bantuan modal dan insentif untuk menarik penyertaan Bumiputra dalam perniagaan berskala besar. Melengkapkan jalan untuk kejayaan Bumiputra, bapa pembangunan modal insan iaitu Perdana Menteri kelima Malaysia, Tun Abdullah Ahmad Badawi, lebih memfokuskan kepada pengukuhan pendidikan dan keupayaan Bumiputra. Sebagaimana yang disebut beliau semasa pembentangan rancangan Malaysia ke-9, dalam konteks dunia global, modal insan bermutu tinggi satu keperluan, bukan lagi kemewahan. Memacu aspirasi ini, tahap pendidikan di kalangan Bumiputra dipertingkatkan supaya jumlah golongan profesional Bumiputra bertambah dan kesan kepada peluang untuk Bumiputra memegang jawatan kanan dalam sektor swasta, mobiliti sosial serta akses kepada pendidikan di luar sektor awam. Kerana pendidikan adalah senjata paling baik untuk mengusir kemiskinan.
Menyambut amanah sebagai penyambung warisan 5 Perdana Menteri terdahulu, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak mencanai agenda pembangunan Bumiputera melalui transformasi yang mengangkat martabat Bumiputera dan negara ke tahap yang lebih tinggi. Bukan sahaja di rantau ini, malahan di persada antarabangsa. Matlamat khusus ialah untuk memastikan bahawa apabila Malaysia mencapai wawasan 2020, penyertaan Bumiputera dalam ekonomi lebih seimbang, terutamanya di dalam sektor yang bersifat pertumbuhan tinggi, pekerjaan yang merupakan pekerjaan berpendapatan tinggi dan pemilikan syarikat-syarikat yang jauh lebih besar. Pada intipatinya, hala tuju ini menggariskan dasar strategi serta inisiatif khusus untuk memperkasakan ekonomi Bumiputera.